Okay. Alright, Assalamualaikum dan selamat petang sekali lagi untuk semua. Sebelum kita mulakan majlis, seeloknya kita mulakan kita punya majlis pada hari ini untuk talk sembang santai A Letter to Myself dengan bacaan Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, so cikgu nampak ada yang satu laptop, 2 orang, tak ada masalah Yang penting anak-anak ada bersama kita untuk talk ni tak lama, lebih kurang 1 jam ke 1 jam setengah lebih kurang begitu. Okay, so yang berusaha Ketua Kampus Seremban, Encik Muhammad Hakimi Zainal Abidin, yang dihormati guru-guru dan juga Oh, kampus Macam Malia, tak boleh. Cikgu mute. Ya. Alright, okay. Thank you so much. Yang berusaha Ketua Kampus Seremban, Encik Hakimi Zainal Abidin. Kemudian dihormati guru-guru dan juga ibu bapa yang ada bersama dengan kita pada hari ini. Yang turut sama menghadiri iaitu Cik Alia bin Abdul Razak selaku penceramah pada hari ini. Dan yang dikasihi anak-anak sekalian. Okay, so slot pada pagi ini, slot pada petang ini sebenarnya slot sembang santai. Okay, kita sembang-sembang santai sahaja, jangan sesakkan pemikiran anda. Tapi yang penting kita dapat satu ilmu yang baru hari ini. Dan untuk pengetahuan anda semua, Cik Alia binti Abdul Razak ini adalah alumni daripada College Genius Pintar untuk batch yang kedua. Okay, so ada nama-nama batch kan? So untuk Cik Alia adalah batch daripada successor. Okay, batch yang kedua. Right, dan untuk pengetahuan anda, Cik Alia juga adalah pelajar master dalam bidang psikologi, clinical psychology daripada UKM. Ijazah beliau juga dari bidang psikologi dari UKM juga. Kemudian beliau adalah pelajar asasi Pintar UKM dan juga mempunyai high school diploma juga daripada UKM iaitu pusat genius kita sendiri. Alright, thank you so much Alia kerana sudi hadir pada hari ini dan berkongsi sedikit pengalaman anda. Sebelum tu saya rasa seelok-eloknya saya menyerahkan majlis ini kepada Encik Muhammad Hakimi untuk ucapan alu-aluan. Okey, dipersilakan Encik Hakimi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tadi? Dengar Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada Puan Jamalia yang mempengerusikan kita punya perjumpaan pada petang ini. Yang saya hormati adalah Cik Nur Alia Abdul Razak, pegawai psikologi klinikal, alumni College Genius Pintar Negara UKM. So seronok saya dapat tengok bahawa pelajar kita dah lama tak jumpa dengan Alia ni. Dulu kita jumpa masa Alia berumur 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun masuk asasi. So hari ini dapat jumpa dah menjadi seorang pegawai psikologi dah pun. So alhamdulillah, yang saya hormati juga adalah barisan pensyarah, para pelajar, juga ibu bapa yang turut bersama pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, seramai 162 orang termasuk diri saya. Suka saya dapat lihat kita punya alumni datang bersama kita untuk sama-sama memberi dari segi perkongsian ilmu tentang psikologi. Rasa bangga sebagai seorang guru kepada Alia, rasa seronok, rasa gembira dapat tengok kejayaan ini. Anak murid berada di sekarang ni berada di peringkat pengajian sarjana
dan menceburi bidang psikologi. So saya rasa seronok sangat dapat lihat kita pun ada lagi senior-senior kepada pelajar yang telah berkerjaya. InsyaAllah kita akan jemput juga. Tapi kita mulakan dengan Cik Alia ini untuk bercakap. Bila saya mesej Cik Alia pun sudi untuk kata bersama-sama pelajar untuk untuk berkongsi tentang psikologi kepada pelajar. Jadinya saya bagi pihak pusat merakamkan ucapan terima kasih pada Alia kerana bersedia untuk berkongsi dan mencurahkan knowledge pengetahuan kepada para pelajar. Makluman kepada Cik Alia, kita di kampus Seremban ini ada seramai 188 orang pelajar. So 97 adalah pelajar asas 1 dan 91 adalah pelajar asas 2. Semasa Alia berada di dulu Pusat Permata Bintang, dulu hanya ada form 4, form 5 saja, tahap 1, tahap 2. Kang Alia bermula tahun 2015 tak saya, kita dah mula mengambil pelajar-pelajar bermula daripada tingkatan 1 yang kita namakan asas 1 kerana mereka ini adalah kohort umur yang berbeza tetapi berada dalam tahun kemasukan yang sama. Untuk makluman Alia, kemungkinan juga banyak isu-isu psikologi yang mereka hadapi. Kalau kita baca literature dan saya, Puan Jamaliah, barisan pentadbir ataupun barisan pensyarah kat sini dah melalui proses mendidik anak-anak pintar ini, banyaklah isu-isu psikologi yang dihadapi oleh pelajar. Jadinya saya melihat bahawa bengkel pada hari ini ataupun seminar hari ini dapat memberi penerangan ataupun pencerahan tentang isu-isu psikologi ini yang saya percaya Alia sendiri pun melaluinya proses dulu dan sekarang ni Alia dah masuk pada bidang psikologi untuk bercakap tentang isu-isu psikologi gifted student ini. Jadi saya tak nak bercakap panjang, saya ucap terima kasih kepada Alia sebagai wakil pusat dan saya ucap terima kasih kepada ibu bapa yang turut bersama kita hari ini untuk memahami isu-isu psikologi ini di kalangan anak-anak kita lah. Dan ini penting untuk kita understand dan bagaimana kita nak manage. Saya percaya juga nanti pelajar akan faham apa isu yang dihadapi dan bagaimana dia nak handle ataupun mengendalikan diri dia dalam isu-isu ini. Walaupun dia akan juga melihat kawan-kawan dia. Jadinya saya bagi pihak pusat ucap terima kasih sekali lagi dan saya serahkan kembali kepada Puan Jamaliah untuk meneruskan sesi pada hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Encik Muhammad Hakimi Zainal Abidin. Macam mana Cikgu Hakimi berbangga dengan Alia, macam tu juga Cikgu berbangga dengan Alia. Dan Cikgu mengharapkan Alia selaku kakak-kakak juga, walaupun senior kita dapat berjumpa satu sekolah, tapi secara atas talian ni juga sebenarnya membantu. Okey, so tanpa membuang masa, mungkin Cikgu menyerahkan sesi ini terus kepada Cik Nur Alia binti Abdul Razak. Dipersilakan Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cikgu Puan Jamaliah dan juga Cikgu Hakimi kerana menjemput saya dan mempercayai saya sebagai seorang alumni dan juga sekarang sebagai pegawai psikologi klinikal untuk berkongsi pengalaman saya sendiri masa sekolah dulu dan juga cuba membantu berkongsi apa-apa juga ilmu yang telah saya belajar semasa sebelum ini supaya adik-adik semua dapat cuba aplikasikan dalam kehidupan seharian. Topik hari ini adalah berkenaan kesihatan mental yang mana saya berikan tajuk sebagai a letter to myself sebab saya nak seru adik-adik semua untuk mula menyayangi diri sendiri. Sayangi diri sendiri macam mana adik-adik semua boleh sayang orang lain. Jadi kita akan, okey ni nampak tak slide? Nampak Nampak. Okey. Okey, saya perkenalkan diri dahulu. Saya Nur Alia Abdul Razak. Baru sahaja tamat sarjana dalam bidang psikologi klinikal di Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur. Okey, untuk hari ini kita punya gaya macam santai-santai. Lepas tu kalau adik-adik ada apa-apa soalan, ibu bapa pun kalau ada apa-apa soalan boleh cuba tanyakan pada akhir sesi dan saya akan cuba jawab yang terbaik lah. Okey, kita mulakan sekarang .
Saya nak sebelum tu adik-adik boleh ready kertas, boleh ready pen, boleh catat nota. Mungkin ada assignment ke lepas ni, saya tak tahu. Tapi yang penting nota ni saya nak adik-adik simpan, dan bila lepas ni mungkin ada isu atau ada apa-apa masalah peribadi, adik-adik boleh rujuk balik nota ni, dan maksudnya lepas stop ni saya jangkakan untuk kita semua tahu, okey lepas ni nak buat apa kalau jadi macam ni saya nak buat apa. Sebab sekarang mungkin ada yang macam masih keliru lagi. Kalau ada masalah tak tahu nak buat apa. Okey, kita mulakan sekarang. Okey, sekarang saya nak tanya, apa khabar adik-adik? Apa khabar? Saya nak dengar jawapan. Khabar baik. Khabar baik. Khabar baik. Khabar baik. Khabar baik. Alhamdulillah. Okey, baru balik sekolah 1 minggu Ya. Yep. Ya. Ya. Ada yang homesick ke? Ada yang homesick? Adalah. Ada. Ada. Oh. Ada call tak? Call parents tak? Homesick ni call parents tak? Of course. Ada. Okay. Call parents tu pun salah satu cara kita nak kurangkan rasa rindu tu. Kalau rindu, kalau boleh jangan duduk seorang-seorang. Bagi tahu kawan, cerita dengan kawan, jumpa cikgu, bagi tahu cikgu, luahkan perasaan tu. Sebab bila kita share, kita beban kat dalam diri kita tu lebih ringan. Tidaklah kita tanggung rindu ataupun homesick tu seorang-seorang . Okay, next. Okay. Pertama sekali saya nak bagi definisi tentang apa itu kesihatan mental. Okay, kita kalau nak tahu kesihatan mental kita tu baik adalah bila mana kita boleh sedar kita punya keupayaan diri, lepas tu kita boleh hadapi tekanan-tekanan biasa dalam hidup. Contoh setiap hari kita hadapi sesuatu yang boleh mendatangkan tekanan. Contoh pagi teringin nak makan nasi goreng, tapi tiba-tiba menu kat kafe nasi lemak. Kita tak minat sangat nasi lemak, itu pun dah tertekan. Jadi benda tu, tekanan-tekanan harian ni kita nak cuba untuk atasi ataupun hadapi dengan cara yang betul, cara yang selamat. Okay, seterusnya bila seseorang itu ada kesihatan mental yang baik, dia boleh bekerja dengan produktif. Maksudnya adik-adik boleh buat kerja sekolah dengan baik, tidaklah bertangguh-tangguh, ataupun tidaklah rasa kerja tu memang susah, tapi bila susah pun, bila kita dalam keadaan kesihatan mental yang baik, kita boleh lakukannya. Okay? Dan seterusnya bila seseorang itu mempunyai kesihatan mental yang baik, dia boleh menyumbang kepada komuniti ataupun masyarakat kelilingnya. Okay, seterusnya talk ni kita akan cakap pasal macam mana kita nak kena pasti kita punya kesihatan mental ni dah semakin merosot ataupun dah mula nak menjadi teruk, dah mula bermasalah. Itu kita akan bincangkan sekejap lagi. Seterusnya kita akan bagi tahu apa punca-punca ataupun penyebab kepada berlakunya kesihatan mental yang kurang baik ini. Seterusnya bila ada kesihatan mental yang kurang baik, apakah kesannya kepada kehidupan seharian kita. Dan lepas tu kita akan cerita macam mana kalau adik-adik lepas ni tiba-tiba ada rasa macam kesihatan mental tu tiba-tiba ada simptom ataupun tanda-tanda yang saya akan sentuh selepas ini, apa yang adik-adik boleh buat, dan seterusnya apa yang adik-adik boleh buat berterusan mulai hari ini. Coping mechanism ni kita akan cuba tekankan, maksudnya cara-cara yang boleh kita, rutin harian yang boleh kita lakukan mulai hari ini supaya kita boleh menjaga kesihatan mental kita. Okey. Tanda-tanda seseorang itu mula mempunyai kesihatan mental yang semakin merosot. Pertama sekali, ada perubahan pada dia punya tidur dengan selera makan. Okay, kalau adik-adik rindu parents kan, kita jadi macam nak makan pun tak lalu,
tidur pun tak lena, mandi memang basah kan. So bila ada perubahan yang ketara dalam tidur ni kan, sebab tidur ni satu benda yang yang sebenarnya secara semula jadi tau. Bila sampai waktu malam sepatutnya kita dah rasa mengantuk. Tapi bila kita ada perubahan, bila kita secara mentalnya kita tidak sihat, tidur itu akan terganggu, selera kita pun akan kurang. Seterusnya kita akan rasa tak ada mood nak jumpa kawan, tak ada mood nak buat kerja, tak pun kita senang sangat nak marah, kita terlalu sedih. Itu pun perubahan-perubahan itu pun adalah tanda-tanda mungkin keadaan mental kita semakin merosot. Seterusnya ada masalah dalam pemikiran. Ada masalah dalam cara kita berfikir. Contohnya kita susah nak buat keputusan. Nak pakai baju apa pun masalah. Nak buat kerja mana dulu pun masalah. Nak buat kerja pun susah. Nak buat kerja sekolah memang tak siap-siap sebab tak boleh nak fokus. Memang tak boleh nak fokus langsung. Sekarang lagi lah kan, bila masuk sekolah ni, kalau saya dulu waktu masuk sekolah memang nak sesuaikan diri dekat pemata atau sekarang disebut college Genius Pintar kan, nak sesuaikan diri dekat college tu ambil masa. Memang ambil masa. Sebab sebelum ni saya dulu sekolah SPP, sekolah bersama penuh. Jadi rutinnya memang dah disediakan, dah ditetapkan pagi pergi sekolah, lepas tu petang ada prep petang. Lepas tu malam ada prep lagi. Jadi memang belajar. Tapi dekat Genius Pintar ni kita tak nak fokuskan kepada akademik sahaja, tapi kita cuba untuk fokuskan kepada core curriculum juga kan. Jadi sebab tu macam kalau boleh adik-adik walaupun ada bila ada masalah, bila rasa mood tu tak ada, cuba untuk keluar sekejap. Ni adik-adik boleh keluar ke sekarang? Tak boleh Kuarantin. Kuarantin. Okey, habis kuarantin ni tolonglah ambil masa petang tu boleh keluar sekejap, jumpa kawan-kawan, pergi bilik kawan, borak-borak. Sebab borak-borak tu pun boleh membantu untuk kita kurangkan beban diri kita. Okey. Untuk Alia. Sorry, Alia. Ya. Okay, so kita still ada penjarakan lah. Keluar bilik asrama tu boleh dalam kawasan asrama dan tempat-tempat dalam kampus lah. Okey. Okey, seterusnya bila kita impairment in functioning ni pun sama macam yang saya sebut. Bila kita dah rasa macam kesihatan mental ni kita ni dah merosot, kita akan susah untuk buat kerja. Functioning ni boleh jadi social functioning, kefungsian secara sosial. Maksudnya kita kurang bergaul dengan orang, kita nak menyendiri je. Dia boleh jadi juga occupational functioning, maksudnya dari segi buat kerja tu kita dah makin merosot, prestasi merosot. Cikgu pun tegur macam kenapa dia ni dulu macam dalam kelas perform, dalam kelas suka tanya soalan, tapi bila lama-lama cikgu perasan dia ni makin diam, makin tak nak beri, maksudnya tak nak contribute dalam kelas mungkin senyap je, tak aktif macam dulu. Okay. Apathy ni hilang rasa atau tak ada rasa seronok untuk buat apa-apa aktiviti atau untuk buat benda yang dulu dia suka, sekarang tak suka. Dulu suka main bola tampar dekat padang. Dulu suka main bola tampar, sekarang tak suka main. Dulu suka pergi turun stadium ke, sekarang dah tak suka. So benda-benda ni pun kita kena ambil kira. Seterusnya increase sensitivity. Ada orang bila dia kesihatan mental dia merosot, dia lagi sensitif kepada bau. Ada orang sensitif kepada suara. Dengar suara sikit je dia dah rasa benda tu bising. Benda ni melibatkan fizikal kita sebab sistem diri manusia tidak boleh berdiri sendiri.
kita bila kita tak ada mood, dia memang akan bagi kesan kepada kita punya fizikal juga. Okay. Jadi kenali diri adik-adik, cuba kenal pasti apa perubahan yang berlaku dalam diri. Kalau ada journal, boleh catat dalam journal supaya macam kita perasan lah kalau ada benda yang beza sikit, kita tahu macam kat mana kita nak tackle. Okay. Yang ni yang saya cakap pasal social tadi, maksudnya dia mula menjauhkan diri, withdrawal and feeling disconnected. Padahal dulu suka sangatlah berborak dengan kawan, suka sangatlah berjumpa kawan, bercerita ke apa, tapi lama bila tak ada mood atau bila rasa macam tak ada, bila mental health tu macam merosot, dia akan hilang rasa tu, rasa nak berborak dengan orang tu. Okay, illogical thinking ni tak semua yang jadi, tak semua orang akan hadapi, tapi kalau ada, biasanya contoh dia punya pemikiran tu macam benda-benda yang tak logik. Maksudnya kereta boleh terbang, kereta boleh terbang, atau unicorn tu wujud ke, benda-benda macam tu, benda-benda yang tak ada diada-adakan. Okay, unusual behavior, maksudnya benda yang dia biasanya tak buat, tiba-tiba dia buat. Yang ni dia ada bersifat pelbagai lah. Okay, yang seterusnya nervousness, dia rasa tak senang, dia rasa nervous, dia rasa takut yang melampau-lampau. Takut ni normal, tapi bila dia dah mengganggu kita punya kefungsian, dia jadi dah tak normal dah, okay. Jadi kalau takut, contoh saya nak present ni, saya nak bagi talk ni, saya pun takut. Tapi bila kalau saya takut yang sampai saya macam cakap kat Puan Jamalia, saya tak boleh lah bagi talk hari ni walaupun semua orang dah dapat maklumat, oh hari ni ada talk. Tapi tiba-tiba sebab saya nervous je, saya tak boleh bagi talk. Jadi itu dah tahap tak normal lah. Maksudnya bila nervous tu, kadang-kadang nervous tu pun boleh jadi pembakar semangat. Tapi ada nervous yang buat kita sangat-sangat berdebar sampai kita tak nak buat benda tu. Itu patut kita ambil perhatian, okey? Setakat ni ada apa-apa soalan ke pasal benda ni? Tak, cikgu. Tak ada? Tak ada, cikgu. Ada. Okey. Seterusnya, apa yang boleh memberi memberi kesan atau memberi impact kepada kita punya kesihatan mental. Okey, ada 4 benda, okey. 4 benda. Yang pertama, genetik kita. Contoh saya pernah, okey, sebelum ni saya ada jumpa klien-klien yang ada masalah mental, yang ada masalah keluarga, yang ada masalah dengan suami isteri, masalah dengan pasangan. Jadi bila kita tengok balik, rupanya mak ayah dia, contoh dia ni ada kebimbangan yang melampau. Dia terlalu memikirkan sesuatu tu sampai dia tak boleh nak buat apa-apa kerja. Okay, bila kita tengok balik keluarga dia macam mana, mak ayah dia macam mana, rupanya ayah dia pun seorang yang ada kebimbangan yang melampau ni. Jadi benda ni possible Dia bukan sahaja, okay, kita selalu dengar orang sakit jantung. Sebab apa? Sebab parents dia pun ada juga sakit jantung. Benda tu genetik. So penyakit mental pun boleh juga jadi macam tu. Dan kita juga akan ikut, kita akan ada cenderung untuk ikut ciri-ciri mak ayah kita. Jadi apa-apa sifat mereka pun ada kemungkinan kita akan dapat. Tapi ada juga kemungkinan kita tak dapat pun sifat tu. Okay. Seterusnya upbringing. Ini ibu bapa kalau boleh ambil perhatian yang ni. Yang ni cara kita besarkan anak-anak, cara kita didik anak-anak itu akan mempengaruhi kesihatan mental dia. Contoh, kalau ibu bapa yang terlalu terlalu melibatkan diri dengan anak-anak pun tidak okey, tapi tidak melibatkan diri pun tak okey. Jadi kita perlu cari tahap yang sesuai, yang mana tidak menyebabkan anak itu rasa terlalu overwhelmed, terlalu macam berat sangat beban dia, tapi kita tak nak juga terlalu membiarkan dia terumbang-ambing tanpa panduan. Okay, contohnya, okay, sekarang ni anak-anak pintar berbakat.
memang kita sebagai mak ayah ataupun sebagai mak ayah macam rasa macam bangga lah dengan anak ni kan. Tapi bila anak-anak nampak ibu bapa bangga, dia rasa macam ada expectation yang sangat tinggi dari mak ayah. Benda tu membuatkan dia lagi berusaha. Kalau dia berusaha tu okey, tapi kalau dia rasa terbeban pula, itu dah jadi masalah lain. Okay, jadi bila kita macam kat sini saya nak cakap semua benda kalau boleh dalam kadar yang sederhana. Maksudnya bila kita nak motivasi anak kita tu, kita make sure macam dia tidak terlalu rasa terbeban, tapi dalam masa yang sama dia tahu kita ada dengan dia, yang kita akan support dia, tak kisah apa pun keputusan yang dia dapat, tak kisah keadaan dia macam mana, kita ada dengan dia. Okay, seterusnya environment, persekitaran kita. Persekitaran kita pun akan mempengaruhi kita punya kesihatan mental. Contohnya sekarang ni COVID kan, musim COVID ni ada orang dia jadi lagi pembersih, dia lagi takut dengan kuman. Ada orang dia okey je, dia macam tak ambil kisah sangat. Okay. Ada orang dia lagi bersihkan bilik, ada orang bilik dia masih sama je bersepah. Jadi yang environment ni saya nak cakap yang keadaan persekitaran kita, contoh bilik adik-adik kalau bersih, dia boleh membantu adik-adik untuk lebih fokus ataupun lebih mood tu lebih baik. Mata pun nampak kemas, elok je, tak serabut kan. Jadi benda tu membantu kita untuk menjaga kita punya kesihatan mental. Seterusnya life experience, pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman dalam hidup kita ni termasuklah cara-cara kita bersosial, dengan siapa kita berkawan, pengalaman lagi dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita bercakap, macam mana kita menjalani hidup kita, sukan apa kita main, semua tu pun mempengaruhi cara kita, mempengaruhi kita punya kesihatan mental. Sekarang ada apa-apa soalan? Tak ada? Okey. Okey, sekejap. Ni apa? Okey. Apa yang akan jadi bila adik-adik ada kesihatan mental yang merosot? Kita akan sentuh 5 benda. 1, emosi, sosial, fizikal, pemikiran, kognitif dan juga tingkah laku. Okey, yang pertama. Bila kita punya kesihatan mental ni merosot, mood kita akan jadi low je. Maksudnya kita tak ada mood nak buat apa-apa. Lepas tu kita akan rasa kosong. Rasa macam tak rasa apa-apa. Lepas tu kita pun dah tak enjoy dah hidup. Lepas tu kita pandang diri kita pun macam buruk-buruk je. Aku ni tak pandai, aku ni buruk, aku ni gemuk sangat, aku ni kurus sangat. Semua benda dia akan berbalik kepada diri kita balik. Okay? Dengan irritability, kita rasa sikit-sikit nak marah. Padahal sebelum ni benda tu benda kecil pun kita tak kisah. Kita tidaklah terlalu marah macam yang kita marah sekarang, iaitu bila kita ada poor mental well-being. Okay, seterusnya kalau social pula. Social, orang yang ada kesihatan mental yang merosot ni, dia akan cenderung untuk jauhkan diri dari kawan-kawan. Jadi kalau adik-adik nampak kawan-kawan yang macam tiba-tiba menjauhkan diri, adik-adik cuba tarik dia balik. Tanya dia apa kalau dia ada masalah. Sebabnya kadang-kadang dia tak tahu nak bercerita dengan siapa dan dia rasa semua orang sibuk dengan hidup masing-masing. Jadi bila ada orang tanya, mungkin dia terbuka hati untuk bercerita juga. Okay. Seterusnya relationship difficulties. Orang yang ada isu dengan mental dia akan dia akan ada masalah juga dengan hubungan dengan orang lain.
Contoh dengan kawan-kawan dia asyik nak bergaduh je. Tiba-tiba tak kawan dengan orang tu. Lepas tu dengan ibu bapa, tiba-tiba dia naik suara ke, dia marah mak ayah dia ke. Kalau dengan cikgu pun tiba-tiba dia tak nak hantar assignment, macam tu. Jadi benda ni akan memberi kesan kepada cara kita berhubung ataupun berinteraksi dengan orang lain. Family conflict pun boleh berlaku bila kita ada kesihatan mental yang merosot. Macam yang saya cakap, dia gaduh dengan parents, lepas tu gaduh dengan adik-beradik, tak telefon dah, macam hilang, dah lost contact ke, benda tu akan menimbulkan konflik dan lagi akan menambahkan balik tekanan kepada individu tersebut. Yang ni decrease enjoyment of life. Bila dia tak enjoy dalam hidup dia, dia pun dia lebih kurang isolation ni lah. Dia akan menjauhkan diri dia balik. Sebab dia dah tak rasa enjoy dah untuk berjumpa orang ke, untuk buat aktiviti sosial. Ni irritability, walaupun sama tadi emotional pun ada juga irritability, tapi irritability yang kat sini dia melibatkan orang lain. Contohnya dia marah orang ataupun dia melepaskan kemarahan dia tu kat orang. Orang yang irritable ni sikit-sikit dia nak marah, sikit-sikit dia nak melenting, sikit-sikit nak sentap ke, itu orang irritable. Okay, next. Okay, ada orang tak tahu kesihatan mental boleh juga mempengaruhi kita punya kesihatan fizikal. Okay, macam mana? First, bila contoh saya masa buat thesis tu, saya stres yang melampau sampai rasa tangan saya tak boleh gerak, tak boleh nak type. So benda tu pun sebenarnya salah satu faktornya adalah sebab stres yang melampau. Okay, saya pergi klinik, doktor cakap tak ada apa-apa pun ni. Sebab saya macam mula-mula macam orang semua cakap mungkin ada carpal tunnel ke apa kan. Tapi bila check kat doktor, bila macam buat assessment yang sepatutnya tu, katanya tak ada apa-apa pun. Dia datang secara psikologi. Jadi nak cakap kat sini, kita punya kesihatan mental ataupun keadaan emosi kita pun boleh mempengaruhi keadaan fizikal kita. Okay. So lama-lama bila saya dah mula boleh cope, boleh hadap dengan stres tu, boleh cuba kurangkan sikit-sikit, lama-lama tangan saya pun hilang dah rasa sakit tu. Okay. Kalau kita stres juga, kita boleh ada sakit kepala. Saya rasa ni selalu orang rasa. Ni sakit kepala ni selalu datang kalau kita stres yang melampau. Insomnia pun, maksudnya susah nak tidur. Difficulties to fall asleep. Maksudnya susah nak tidur. Dah baring dari pukul 10, target nak tidur pukul 10 lah kan. Sekali pukul 1 baru bangun. Saya pernah macam tu. Okay. Sebab tekanan ni benda yang semua orang akan rasa, cuma bijak atau tidak kita dalam mengawalnya. Okay, ni pain macam yang saya hadapi tu, yang saya cerita tangan saya tak boleh bergerak apa semua. Yang heart palpitation ni, okay, ada orang dia jantung dia jadi berdegup laju. Lepas tu dia berpeluh-peluh yang tak ada sebab. Contoh ada orang selalunya kita berpeluh kalau ada orang dia ada condition secara fizikalnya memang dia kuat berpeluh ataupun tangan dia sentiasa berpeluh walaupun pasang aircon. Tapi yang ni heart palpitation ni, dia bila emosi dia menyebabkan dia macam tu. So dia jadi jantung jadi laju, tangan dia jadi berpeluh, rasa peluh sejuk. Yang ni semua pun saya pernah rasa juga. Masa tu saya dekat hospital, saya praktikum kat hospital. Masa tu sebab jumpa pesakit yang ada masalah fizikal. Jadi bila saya jumpa tu saya macam nervous sangat-sangat kot. Tapi saya macam cuba tolak benda tu. Saya deny, saya macam
nak cuba abaikan lah yang benda tu kan. Tapi sebenarnya lepas tu tiba-tiba saya rasa nak pitam tau sebab tiba-tiba kaki saya sejuk. Saya rasa peluh sejuk. So tu sebenarnya dia bagi signal keadaan fizikal kita, badan kita sayang kat kita. Dia nak kita acknowledge kau tengah tak okey ni. So dia bagi tanda-tanda fizikal. Dia bagi peluh, rasa peluh, rasa sejuk. Jadi lepas tu baru saya macam, oh alah kau kena buat something. So macam kita kena ambil tahu keadaan fizikal kita pun. Yang seterusnya feelings of restlessness. Yang ni rasa macam susah nak relax. Nak relax pun tak boleh. Orang selalu relax, okay macam boleh je nak relax kan. Relax lah best kan. Tapi yang ni dia nak relax pun tak boleh. Punyalah dia rasa tak senang tu, tak senang duduk, rasa gemuruh. Jadi dia tak boleh nak relax langsung pun. Okay. Seterusnya dari segi cognition. Yang ni pun saya percaya adik-adik kalau stres mungkin benda ni akan sangat-sangat mengganggu. Okay, contoh adik-adik susah nak buat keputusan. Susah nak buat keputusan bila mana contoh paling senang nak buat kerja, nak buat homework kan, nak buat homework kat jenis pintar kan, level-level dia kan macam tinggi kan, kena fikir, kena buat research. Jadi bila kita ada kesihatan mental yang kurang baik, kita pun akan jadi susah nak buat keputusan. Bila susah nak buat keputusan, susahlah nak buat homework, susah nak siapkan kerja kumpulan dan sebagainya. Unable to concentrate. Okay, kita ni kalau ada masalah banyak sangat, kita susah nak fokus dekat apa yang sedang berlaku sebab fikiran kita menerawang. Kita fikir benda lain. Sebab tu macam dalam kelas pun cikgu ajar pun kita susah nak bagi perhatian. Seterusnya kita jadi pelupa. Yang ni pun saya pernah hadapi. Lupa benda-benda yang dah belajar dulu, lupa letak barang tu kat mana, lupa ni kat mana. Contoh lupa tutup suis ke, lupa kunci pintu ke, benda-benda tu. Sebelum ni okey je, sebelum ni saya senang ingat, saya kuat menghafaz. Tapi lama-lama dia bila stres melampau sangat dia jadilah macam-macam ni. Okay. Seterusnya yang ni pun adik-adik mungkin akan rasa difficulty in planning and organising. Lagi-lagi kalau kerja berkumpulan, kita boleh nampakkan ada orang tu dia susah nak susun atur kerja dia susah nak merancang kerja dia. Lepas tu kita mungkin susah nak buat perancangan benda-benda simple pun dalam hidup keseharian. Alamak, yang ni salah masuk, sorry. Okay, kita terus sini, mental confusion. Yang ni maksudnya dia macam cepat keliru dengan maklumat-maklumat yang dia dapat. Dan seterusnya benda tu menyebabkan dia jadi stres, bertambah stres lagi sebab dia macam rasa tak boleh kawal dia punya pemikiran. Okay, dari segi tingkah laku pula kan. Kalau kita ada keadaan mental yang kurang baik, kita akan susah untuk tidur. Tidur ni memang benda yang selalunya akan memberi kesan, akan terkesan bila kita tak ada keadaan mental yang sihat. Tidur ni susah untuk tidur, sleeping difficulty ni boleh jadi susah untuk tidur ataupun masa tidur tu ada gangguan. Gangguan bukannya gangguan makhluk halus, tapi maksud saya gangguan kat sini gangguan yang macam contoh contohnya macam mimpi buruk, lepas tu mengigau, berjalan masa tidur. Benda tu pun melibatkan kita punya emosi ataupun dan juga mental kita. Dan dia juga boleh jadi sleeping difficulty ni boleh jadi juga susah untuk bangun tidur, rasa nak tidur je ataupun terlebih banyak tidur, hypersomnia, maksudnya terlebih banyak tidur ataupun kurang sangat tidur. Yang tu pun tak boleh sebab
keadaan manusia ni perlu tidur pada jam 8 jam kan sepatutnya. 8 jam sepatutnya. Jadi bila tak boleh tidur tu dia jadi mengganggulah benda-benda lain juga. Okay, seterusnya substance abuse. Yang ni saya harap sangat adik-adik tidak buat benda ni. Substance abuse ni boleh jadi dia mula merokok, mula ambil bahan-bahan terlarang. Contoh ambil pil tidur, minum minuman beralkohol. Benda-benda ni akan merosakkan fizikal kita. Okay? Self-destructive behaviours. Yang ni contohnya makan terlalu banyak. Dia jadi bila dia stres, bila dia tertekan sangat, dia akan makan terlalu banyak. Ataupun dia bawa kereta laju-laju. Kalau adik-adik mungkinlah macam adik-adik macam lari macam tak kisah pun keadaan seliling, tak fikir pun berbahaya. Jadi macam bila terjatuh pun tak apa. Bila dekat tangga pun saja-saja jatuh ke, macam saja buat sesuatu untuk membahayakan diri sendiri. Okay. Yang ni pula bila kita tak ada kesihatan mental yang baik, kita akan ada cenderung untuk ada masalah dalam yang melibatkan sekolah dan juga kerja kita. Ataupun kita selalu sangat MC ke, cuti sekolah, tak nak pergi sekolah, homework tak siap, buat kerja asyik salah je. Benda-benda tu pun adalah merupakan salah satu kesan daripada kesihatan mental yang merosot. Seterusnya, personality berubah. Dulu dia seorang yang penyabar, periang, tapi tiba-tiba jadi seorang yang pemarah. Okay, yang ni saya cakap secara general, bukan yang personality disebabkan ada accident ke apa-apa, tak. Yang ni yang benda yang harian yang berlaku macam kita tak tahu sebab dia apa, dan yang macam tak ada sebab yang kita boleh nampak. Okay, yang ni aggressive behaviour. Tiba-tiba jadi seorang yang ganas, nak pukul, nak pecahkan gelas, pecahkan cermin dalam bilik, pecahkan tingkap, baling barang. Benda-benda ni pun boleh jadi kesan kepada kesihatan mental yang merosot. Okay. Setakat ni ada apa-apa soalan ke? Ada siapa-siapa yang pernah rasa benda-benda yang saya cakap tu? Adik-adik. Saya ada soalan. Ya. Sila. Yang kat bahagian cognition tadi kan ada pelupa. Kalau orang tu memang pelupa tu ke? Bukan tanda. Okey. Benda-benda. Oh, maksudnya nak tahu dia pelupa ni pelupa sebab apa? Mental. Oh. Okey. Terima kasih adik. Nama siapa? Muhammad Nur Fitri. Muhammad Nur Fitri. Okey. Muhammad Okay. Fitri. Terima kasih adik Muhammad Nur Fitri. Okey. Benda-benda yang saya cakap ni dia berlaku apabila dia berlaku bukan daripada awal. Maksudnya bukan daripada asal kejadian dia tu macam tu. Maksudnya sebelum ni dia seorang yang mudah ingat, tiba-tiba dia jadi pelupa. Itu boleh kita cakap macam perubahan yang berlaku disebabkan kesihatan mental yang merosot. Tapi kalau sebab ada orang dia memang sifat dia memang pelupa dari awal kan. Jadi mungkin itu memang sifat dia dan bukannya disebabkan kesihatan mental dia merosot. Jawab soalan tak? Jawab. Okey. Okey, lagi yang lain ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey. Okey, seterusnya kita pergi dekat kalau
Sekejap, sekarang pukul. Okay. Kalau kita ada masalah-masalah ni, apa yang kita nak buat? Apa yang adik-adik nak buat? Apa yang patut adik-adik buat? Macam mana adik-adik nak reach out, nak minta pertolongan? Kat mana adik-adik patut pergi? Okay. Siapa boleh bagi tahu apa nak buat kalau ada masalah-masalah ni? Counseling. Reach out counseling. Okay, counselling. Good. Lagi? Siapa pernah jumpa? Reach out your parents to get some help or assistance. Good. Okay, so jumpa parents, jumpa counselor. Siapa kat sini pernah jumpa counselor? Saya Pernah? Bagus. Okay. Jumpa kaunselor ni dia boleh jumpa untuk macam-macam benda. Okay, sekarang saya tahu ada stigma orang bila kita jumpa kaunselor, orang macam dia ni budak bermasalah. Tidak, jumpa kaunselor ni sebab kita perlukan bantuan. Kita tahu kita tak boleh bantu diri sendiri, jadi kita kena berjumpa orang, tanya yang lebih arif, tanya yang lebih pakar untuk bantu kita dalam kita menyelesaikan masalah tu. Okay? Dan jumpa kaunselor ni bukannya tidaklah semestinya kita akan dapat penyelesaian ataupun solution tu terus. Tapi at least kita akan dapat sesuatu benda yang baru, kita dapat insight, kita dapat macam celik akal. Maksudnya macam sebenarnya isunya macam ni. Jadi apa yang boleh kita buat? Jadi pemikiran kita punya keadaan tu nampak lebih jelas. Bila kita ada orang yang bagi input, kita nampak lebih jelas nak buat apa, mana nak pergi. Okay? Okay, dengan parents pun boleh jumpa. Dengan parents kita boleh cerita sebab parents ni kan dia dah kenal kita dari dulu sampai sekarang kan. Jadi bila kita ada perubahan pun mungkin sebenarnya parents perasan dan parents pun mungkin sebenarnya tunggu untuk kita bercakap dengan mereka kalau kita ada apa-apa masalah. Dan saya percaya ibu bapa sangat membantu dan sangat supportive dalam memastikan anak-anak mereka terjaga kesihatannya. Dan saya juga tahu ataupun saya percaya mungkin ada setiap keluarga tu lain-lain, ibu bapa pun lain-lain. Ada ibu bapa yang mungkin kita tak selesa bercerita, ada ibu bapa yang kita selesa bercerita. Tak apa kalau tak selesa bercerita. Saya tak nak paksa siapa-siapa untuk bercerita dengan orang yang dia tak selesa. Jadi cari orang yang anda percaya. Cumanya saya harap kat sini orang yang anda percaya tu dapat membantu anda dengan cara yang selamat. Okay? Sebab tapi kalau boleh jumpalah yang lebih dewasa ataupun yang lebih pakar supaya pengalaman-pengalaman orang tu ataupun ilmu-ilmu individu tu boleh membantu kita dalam melihat kembali kita punya isu ni. Okay, ini mana? Ini merupakan panduan yang KKM bagi, okay? Untuk adik-adik mungkin sekarang sekolah kan, sekarang mungkin susah untuk keluar ataupun pergi pusat-pusat yang lain. Jadi adik-adik digalakkan untuk berjumpa dengan kaunselor, bercerita dengan kaunselor. Tapi sekiranya keadaan menjadi lebih teruk ataupun okey, ni adalah macam jalan-jalan lain yang adik-adik boleh pergilah. Contoh ibu bapa pun boleh ambil perhatian bahagian ini. Dia ada KKM meletakkan beberapa tempat lah kat sini. Yang pertama NGO. NGO ni ada banyak NGO lah dekat especially dekat Lembah Kelang ni memang banyak sangat yang boleh membantu adik-adik dalam menangani isu-isu kesihatan mental ataupun tekanan ataupun tekanan harian tu pun okey.
Jadi yang pertama befrienders. Befrienders ni adik-adik boleh call. Boleh call je dia. Nanti habis talk ni boleh Google nombor hotline befrienders. Dia ni beroperasi selama 24 jam setiap hari. Jadi bila call tu dia boleh bercerita kat dia apa-apa isu, sebab kadang-kadang kita lagi selesa. Ada orang dia selesa untuk bercerita dengan orang asing. Ada orang dia selesa bercerita dengan orang yang dia kenal. Yang ni befrienders ni dalam kalangan yang menjawab call tu dalam kalangan psikologis juga, mungkin ada kaunselor juga. Jadi bila call kita bercerita, dia akan cubalah bantu sebaik mungkin. Okay, yang ni NGO. Yang ni kita ada juga pusat kaunseling Selangor dekat PKNS Shah Alam. Yang ni sesi kaunseling saya letak ni sebab ni sesi kaunseling bersemuka percuma bersama kaunselor berdaftar. Okay. Seterusnya kalau yang keadaan yang mungkin memerlukan nasihat doktor ataupun psikiatris, boleh ke arah ni, belah sini. Contoh pergi KK, pergi klinik kesihatan, cerita kat doktor apa yang berlaku. Nanti doktor akan bagi surat rujukan untuk pergi hospital yang terdekat dengan anda. Contohnya pergi KK dekat Bangi kan, pergi KK kat Bangi, lepas tu dia bagi surat untuk pergi contoh hospital Kajang ataupun hospital Serdang ataupun hospital ataupun HUKM. Jadi surat rujukan tu akan dibawa jumpa psikiatris ataupun mungkin kalau perlukan khidmat psikologis atau kaunselor, dia akan salurkan ke situ. Jadi temu janji akan dibuat, lepas tu adik-adik akan jumpa pihak-pihak tersebut lah dan membincangkan tentang isu-isu yang berlaku. Okay, selain itu boleh juga pergi ni PPUM, Pusat Perubatan Universiti Malaya. Yang ni tak payah surat rujukan pun, yang ni boleh terus masuk dan daftar je. Okay. Seterusnya Pusat Kesihatan Mental Community Mentari. Yang ni di setiap negeri ada lokasi, ada mentari dia sendiri. Maksudnya boleh cari kat mana-mana kawasan yang terdekat dengan anda dan buat temu janji. Lepas tu nanti dia akan proceed lah jumpa dengan pihak dengan pakar. Okay, yang lain tu hospital atau klinik psikiatri swasta. Yang ni ada klinik-klinik tertentu yang ada psikiatris ataupun psikologis yang berdaftar ataupun kaunselor berdaftar dan boleh buat temu janji untuk adik-adik membincangkan masalah-masalah yang berlaku. Okay, setakat ni dapat tak? Dapat. Okay. Saya teruskan Kita dah nak habis. Okay. Seterusnya yang ni last kali. Macam mana saya nak cuba hadapi ni kalau saya ada masalah-masalah ni tapi saya tak nak pergi jumpa kaunselor atau saya tak nak pergi jumpa psikiatris ke psikologis lagi. Saya nak cuba urus sendiri dulu. Saya nak cuba sendiri dulu, barulah kalau saya tak boleh kalau keadaan saya tak bertambah baik, barulah saya nak jumpa dengan pihak-pihak pakar. Okay. Coping mechanism, cara kita nak menghadapi sesuatu benda ni ada dua jenis. Satu yang membantu, satu yang tak membantu. Ni adaptif ni yang benda yang helpful lah, benda yang sangat membantu untuk kita. Yang maladaptif ni yang tak membantu untuk kita. Okay. Untuk yang membantu, saya letak 5, sebenarnya dia banyak. Okay. Cuma yang saya nak tekankan kat sini ada 5. Yang pertama support. Support ni termasuklah macam saya cakap, jumpa kaunselor, jumpa parents, cakap dengan kawan, cakap dengan senior, cerita-cerita kat orang, macam cerita kat orang yang kita percaya. Kita tak nak nanti bila bercerita kat orang tu kecoh pula. Orang tu kita dah percaya kat dia tapi dia break the trust. So benda tu akan menambahkan tekanan kat kita. Jadi cari orang yang betul-betul anda percaya, cakap kat dia kalau boleh macam simpan benda ni sendiri sahaja.
Dan kawan-kawan pun, adik-adik, kalau ada kawan-kawan bercerita ke adik-adik dan mereka percaya ke adik-adik, saya harap adik-adik tolong simpan maklumat tu sendiri sahaja, melainkan dia dah mula membahayakan diri dia atau membahayakan diri orang lain. Tapi kalau dia cuba bercerita tekanan harian macam tu, adik-adik jangan pecahkan rahsia tu lah. Maksudnya janganlah mengkhianati kepercayaan dia beri. Seterusnya relaxation. Yang ni kalau boleh cuba hari-hari lah. Macam janganlah macam harian, janganlah macam bila tertekan je baru nak buat relaxation. Sebab benda ni kalau bila badan kita terbiasa untuk relax, dia akan tahu bila tekanan datang pun dia boleh cuba untuk relax juga. Relaxation ni cara paling mudah yang saya selalu ajar saya punya klien. Contoh adik-adik lukis petak. Draw a square. Okay, draw a square. Nampak ke? Sekejap. Okay, draw a square kan. Lepas tu contoh dari sini, tarik nafas. Lalukan jari kan, tarik nafas sampai sini, lepas tu hembus. So dia macam kita cuba untuk bernafas dengan dalam dan bernafas tidak terlalu laju. Sebab macam yang saya cakap, orang yang ada keadaan kesihatan mental yang kurang baik, dia mungkin akan jantung berdebar, bernafas laju. Jadi kita nak cuba bagi dia bertenang. Sebab kunci untuk menyelesaikan masalah adalah bertenang. Jadi dengan cara pernafasan yang baik, kita boleh membantu individu untuk lebih bertenang. Okay? So macam nanti semua orang cuba tarik nafas. Hembus. Okay, macam tu. So cuba buat hari-hari supaya badan kita terbiasa untuk buat benda ni. Seterusnya meditation. Meditation ni contoh orang Muslim boleh berdoa, baca Quran, solat. Yang non-Muslim boleh macam bangsa Cina pun boleh ada solat dia kan. Agama Buddha pun ada solat dia. Hindu pun ada. Jadi Kristian pun ada juga. Yang lain-lain pun ada juga cara diri sendiri meditate. Mengikut ajaran agama masing-masing. Okay. Seterusnya physical activity. Ni cuba untuk setiap hari at least 30 minit bersenam kat luar. Jalan pun okey je. Jalan pusing kampus tu ke. Sebab kampus tu besar kan. Dan even jalan pun dah okey sangat dah. Asalkan macam kita bergerak dan cuba ambil angin, ambil udara segar dekat kompleks. Okay, turun stadium ke. Dulu saya sukalah pusing sekolah sebab macam best. Udara dia best, lepas tu keadaan dia macam tak sibuk sebab kita kan dalam hutan kan, jadi macam tak rasa sesak sangat macam dekat bandar. Okay. Seterusnya problem solving ni, contoh adik-adik lihat isu tu, lepas tu cuba untuk cari apa yang boleh dibuat untuk cuba selesaikan isu tu lah. Contoh macam ada masalah dengan study kan. Homework banyak sangat sebab saya dengar test setiap kelas akan ada test setiap hari. Betul ke? So macam test setiap hari tu tidak tentu bilangannya, bergantung kepada instructor kan. Bergantung kepada instructor dan subjek. Jadi bila benda ni berlaku mungkin kita rasa tertekan sebab tak cukup tak dapat nak susun masa untuk study. Jadi problem solvingnya adalah
solutionnya adalah dengan cara buat jadual dan cuba untuk ikut jadual tu lah, macam mana yang lebih utama untuk siapkan. Okay, kena tahu priority, kena tahu yang mana patut datang dulu, yang mana patut di-handle dulu. Okay, yang ni benda yang saya nak highlight, aktiviti yang boleh adik-adik tambah dalam rutin adik-adik. Pertama, journaling. Okay, menulis membantu tau, membantu untuk sesetengah orang lah. Untuk orang lain mungkin susah. Ada orang suka melukis, macam saya suka melukis. Tulis tu dah berkurang. Dulu saya sukalah tulis-tulis sikit. Sekarang dah berkurang, jadi saya lebih prefer untuk melukis. Jadi adik-adik yang suka menulis, suka tulis puisi ke, okey juga tulis lirik lagu ke, tulis melukis ke, mewarna, boleh juga buat benda ni. So yang ni kita nak tekankan dekat jot down what you are grateful for and what you look forward to doing for the day. Ni setiap pagi. Okay, setiap pagi dan sebelum tidur. Contoh sebelum tidur tulis apa yang aku syukurkan hari ini. What you are grateful for today. Contoh hari ni dapat makan, hari ni nasi goreng kat kafe sedap. So tulis benda tu. Benda-benda kecil pun tak apa. Kita nak ajar diri kita untuk menghargai benda-benda kecil supaya kita mudah untuk emosi kita lebih macam stabil dan lebih terjaga. Okay? Seterusnya pagi-pagi pun boleh tulis juga apa yang aku nak capai hari ini. Okay, tapi benda ni jangan paksa diri. Buat setakat yang kita mampu. Asalkan benda tu konsisten. Okay. Yang ni meditation macam yang saya cakap tadi, masing-masing ada cara untuk buat exercise minda yang boleh membantu kita untuk lebih menjadi mindful. Dan ni exercise. Yang ni pun cuba untuk buat. Okay, macam dulu saya suka kat sekolah, masa tu saya duduk Zakbar, College Zakbar sebab kompleks belum siap masa saya form 4. Jadi petang-petang memang akan turun dengan kawan-kawan main bola tampar. So tu benda yang boleh buat membantulah masa tu untuk kurangkan stres belajar tu. So macam adik-adik cuba cari aktiviti atau sukan. Kat dia masa berguna tu kan macam, saya tak tahu sekarang macam mana, tapi dulu macam kat situ boleh main badminton, pingpong ke. So cuba cari aktiviti yang boleh dibuat. Okay, tadi kita cakap pasal cara coping. Cara coping yang membantu kan. Yang ni sekarang kita nak cakap benda yang tak membantu pula. Okay, ada benda yang mungkin kita rasa macam benda tu membantu kita, tapi dalam tempoh yang lama dia akan memburukkan lagi keadaan. Contohnya, melarikan diri dari masalah. Benda ni memang kita dapat rasa gembira ataupun rasa puas yang sekejap. Maksudnya immediately, segera kita dapat rasa happy tu segera sebab kita berjaya lari dari masalah. Tapi dalam masa yang sama, dalam jangka masa yang lama, masalah itu masih ada sebab kita lari, kita tak menyelesaikan dia. Okay, jadi kalau boleh lepas ni jangan lari dari masalah. Kalau macam nak cuba hadam masalah tu sekejap boleh, duduk tepi sekejap, tengok, ambil masa sekejap, tenangkan diri and then cuba balik untuk settlekan masalah tu. Jangan biar dia terlalu lama, okay. Numbing. Yang ni kita deny, kita cuba nafikan perasaan tak senang tu. Ada orang dia tak suka rasa sedih, ada orang dia tak suka menangis. Jadi saya nak adik-adik kat sini jangan larikan diri dari rasa-rasa tu. Memang rasa tu tak selesa, memang tak best pun rasa sedih tu kan. Memang tak best rasa tak ada mood tu, low mood tu memang tak best. Tapi acknowledge dia, macam hargailah rasa tu, ketahuilah rasa tu datang ada sebab. Okay, macam okay, kita nak kenal diri kita nak sayang diri kita, kita
kena tahu kenapa aku rasa macam ni. Tapi jangan larikan diri dari perasaan tu dan jangan biar sampai adik-adik kebas ataupun kebal tak rasa apa-apa. Yang seterusnya, unhealthy self-soothing. Yang ni contohnya macam ada orang dia makan binge eating, makan dengan banyak dengan keadaan yang tidak sihat sebab itu dia rasa boleh menenangkan diri dia. Nak makan boleh tapi kadar yang sepatutnya, jangan berlebihan. Contoh saya suka makan coklat. Tapi saya takkan makan dengan banyak sebab coklat kalau banyak sangat pun tak elok juga kan. Jadi kena makan kadar yang sederhana. Seterusnya, compulsions and risk-taking. Yang ni contohnya macam buat sesuatu tak berfikir panjang. Pergi ambil bahan-bahan terlarang ke, merokok ke, benda-benda yang berisiko tinggi. Contoh kalau dah besar sikit mungkin pergi drive laju-laju, langgar traffic light apa semua. So benda tu membahayakan diri dan juga membahayakan orang sekeliling. Ini pun saya harap tak ada yang buat self-harm. Self-harm ni mencederakan diri sendiri atau membahayakan diri sendiri. Boleh jadi juga dalam bentuk fizikal. Maksudnya macam kelah tangan. Kalau adik-adik nampak kawan-kawan ada luka-luka kat tangan, luka garis-garis tu, tolong bagi tahu cikgu ataupun tanya dia apa yang sedang berlaku, apa kalau dia ada masalah, okey. Jangan biarkan benda tu terkubur macam tu je. Macam jangan biar macam tu sahaja sebab benda tu sebenarnya itu mungkin tanda dia nak minta tolong tapi dia tak tahu macam mana. Sebab ada orang dia cuba transfer dia punya pain, dia punya emotional pain kepada physical pain. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Tolong buat yang adaptive coping mechanism. Maksudnya cara-cara yang sihat tadi yang saya dah terangkan. Okay, sekarang ada apa-apa soalan tak sebelum kita habiskan? Saya dah nak habiskan dah ni. Tiada. Tak ada. Kenapa tak ada soalan? Ibu bapa ada soalan? Cikgu, instructor. Tak ada soalan ke? Wow. Sekiranya ada pelajar yang malu nak bertanya secara berdepan, boleh juga tulis dekat bahagian chat. Ya. Saya boleh bacakan. Mungkin semua dalam keadaan yang masih okey, Alia. Okay. Okay, Ni ada orang tanya apa saya perlu buat kalau roommate saya menangis di waktu malam kerana homesick. Okay. Roommate menangis. Siapa yang tanya ni? Muhammad Irfan Hafizan. Okay, Irfan. Terima kasih tanyakan soalan. Saya harus puji Irfan ni seorang yang prihatin. Nampak kawan dia nangis dan rasa macam tergerak hati untuk bantu kawan. Okay. Kalau nampak kawan menangis, cuba cari masa untuk bercakap dengan dia. Macam borak dengan dia. Apa yang berlaku. Kalau dia rindu parents kan, kadang-kadang bila kita rindu mak ayah kita, rindu family kita, benda yang boleh membantu kita adalah bercakap tentang mereka. Bercakap tentang parents kita, apa yang kita rindu pasal dia,
dan bercakap tentang family kita. Jangan macam jangan kita cuba untuk abaikan perasaan tu. Macam yang saya cakap, perasaan yang tak senang ni pun datang ada sebabnya. Okay. Jadi cuba bercakap. Irfan banyak-banyakkan bercakap dengan kawan. Borak dengan dia malam-malam, ajak dia keluar. Kalau ada masa untuk keluar bilik, boleh ajak dia keluar bilik. Buat aktiviti yang boleh bantu dia untuk sesuaikan diri dengan keadaan di sekolah. Sebab dah balik seminggu kan. Jadi buat aktiviti sama-sama dengan dia. Kalau boleh jangan biarkan dia bersendiri. Sebab bila bersendiri ni lagi mood kita tu lagi senang untuk low lah. Maksudnya lagi senang, lagi mudah sedih, lagi mudah menangis. Okay. Irfan okey ke? Sekejap, saya Elisa. Boleh kalau ke belakang ke slide emotional. Saya tak sempat ambil nota. Okey, sekejap Elisa. Emotional. Okay, Elisa nampak ke sekarang? Nampak. Terima kasih. Okay, sama. Nanti dah siap begitu. Alia. Ya. Alright, mungkin cikgu boleh tambah sikit ke Alia kalau dalam situasi Irfan Hamizan tu, Hafizan, alright. So ini mungkin pengalaman cikgu sendirilah. Okay, alright. So untuk minggu pertama, minggu kedua, homesick adalah perkara yang normal. Perkara yang akan berlaku pada mungkin setengah orang, bukan semua orang. Akan tetapi macam tadilah Alia kata dia sangat memuji Irfan ni sebab Irfan sangat prihatin dengan kawan sebilik. Sometimes orang yang homesick ni kalau Irfan boleh menjadi seorang pendengar yang baik pun sudah cukup memadai. Okay, sebab dia homesick ni kerana rasa rindu yang teramat sangat. Mungkin juga ini kali pertama berpisah. Okay, so kalau Irfan boleh pinjamkan telinga Irfan dalam bahasa yang mudah lah. Pinjamkan telinga, pinjamkan bahu. Bukan bagi bahu awak dekat kawan. Tapi mendengar masalah kawan itu sudah cukup memadai. Okay, alright. Kemudian, mungkin itu salah satu jawapan lah yang mungkin Irfan boleh apply kepada kawan tersebut. Kemudian ada lagi soalan Alia. Ada pemikiran. Assalamualaikum. Jika tidak keberatan saya ingin bertanya apa yang saya perlu lakukan jika saya dapat tahu salah seorang kawan saya ada pemikiran suicidal thought. Okay. So mungkin Alia ada pengalaman dalam bidang tersebut. Mungkin Alia boleh cerita sikit Alia? Okay. Suicidal thoughts. Okay. Pertama, adik Wan Muhammad Haris ni pun seorang yang prihatin ya. Boleh tahu kawan, maksudnya adik tahu ada kawan yang ada suicidal thoughts. Dan mungkin dia percaya kat adik juga sebab tu adik boleh tahu kan. Jadi maksudnya adik ni merupakan salah satu dia punya sumber sokongan. Okay, jadi saya harap macam kalau ada suicidal thoughts ni, kita jangan biar dia seorang-seorang. Macam yang Puan Jamaliah cakap, jadi pendengar dia juga. Jadi pendengar dia bila cakap kat dia, kita ada untuk dia. Bila-bila dia perlukan kita, bila-bila dia nak cerita masalah dia, bila-bila dia nak bercakap. Okay, sebab suicidal thoughts ni dia datang kadang-kadang bukannya tiba-tiba je datang tau. Dia benda yang dah berlaku lama tapi lama-lama dia jadi terlalu berat, terlalu membebankan sampailah dia rasa untuk nak membunuh diri ataupun nak lari dari kehidupan ni. Okay, ada orang dia nak lari dari dia ada suicidal thought sebab dia nak lari dari masalah dia. Dia rasa macam bila
bila dia boleh suicide ni, bila dia dapat membunuh diri, dia akan jadi masalah, dia akan hilang. Tapi sebenarnya tidak. Jadi apa yang boleh adik Haris lakukan dan juga apa yang boleh adik-adik lain lakukan adalah pastikan dia sentiasa berteman. Jangan cakap kat dia, kau ni dosa lah fikir pasal nak bunuh-bunuh diri ni. Kau tak tahu ke bunuh diri tu masuk neraka? Jangan macam tu sebab dia sendiri pun sebenarnya dah fikir benda tu. Dia sendiri pun dah rasa macam dia dah rasa bersalah sebab fikir pasal suicide ni. Jadi kita tak nak benda macam ni berlaku. Jadi peneman dia kena sentiasa berada lah dengan dia kalau boleh. Jangan biarkan dia bersendiri. Lepas tu kalau boleh masuk bilik dia, pastikan tiada barang-barang berbahaya dalam bilik dia. Sebab bila kita rasa nak bunuh diri, bila rasa nak suicide ni, dia tak kisahlah cara apa pun, kita akan cuba juga untuk ke arah tu kan, tapi kita tak nak benda tu. Jadi untuk mengelakkan benda tu berlaku, cuba untuk pastikan dekat bilik dia, dekat keliling dia tak ada benda yang berbahaya. Lepas tu kalau dia selesa untuk bercerita, kalau dia kata kat adik yang dia ada perancangan yang teliti, sebab ada orang dia ada perancangan yang sangat teliti untuk bunuh diri ni. Jadi bila dah ada perancangan yang teliti, maksudnya dia dah sangat nekat lah. Dia dah nekat yang dia memang nak ke arah tu, nak ambil jalan tu. Jadi bila dah keadaan sangat bahaya ni, adik perlu bagi tahu pihak, contoh pihak kaunselor atau bagi tahu Puan Jamaliah ke inform cikgu ataupun orang yang lebih dewasa untuk supaya masing-masing bersedialah kalau kawan adik ni tiba-tiba hilang, tak dapat dikesankan, kita tahu macam kita kena buat apa ataupun apa isu yang tengah kita hadapi. Okay, so menjadi pendengar yang baik tu benda yang sangat penting lah kat sini. Okay, saya ke soalan seterusnya. Sorry if my question sounds silly, but as we know, we growing up, especially to adult phase, we gonna feel lonely and have the desire to bercinta. Dan saya tidak mahu kecewakan hati ibu bapa jika bercinta di waktu belajar. Jadi apakah yang boleh saya lakukan untuk hilangkan perasaan ini? Okay, bercinta kalau benda macam ni, okay, feelings are normal. Especially bila kita dekat fasa macam sekolah menengah kan, benda tu adalah nature. Tapi okay, benda yang kita hadapi semua adalah fitrah dan benda yang normal. Tapi apa yang kita buat untuk benda tu, kita tak boleh nak hilangkan. Benda melibatkan hati dan perasaan ni, kita tak boleh nak paksa hilangkan macam tu. Macam tak ada cara pun lah nak hilangkan dengan segera. Jadi apa yang boleh adik lakukan, mungkin cuba untuk okay, sekarang tengah belajar kan. Jadi apa adik ada matlamat adik kan. Saya percaya adik ada matlamat adik ada priority adik sendiri. Jadi cuba tulis kat kertas, sebab kita ni kadang-kadang kita perlu nampak benda tu baru kita nak buat kan. Jadi tulis kat kertas apa yang adik nak capai sekarang, buat masa sekarang. Sebab kita tahu kita akan ada fasa yang kita boleh fokuskan kepada percintaan ataupun kepada hubungan kepada romantic relationship. Tapi buat masa sekarang mungkin tidak sesuai sebab tengah belajar kan. Jadi tulis kat kertas matlamat adik, prioriti adik, apa yang patut adik utamakan sekarang, letak dekat meja belajar. So hari-hari tengok benda tu. Okay, dan kalau boleh macam janganlah cuba untuk hilangkan perasaan tu, sebab perasaan tu memang akan ada juga. Cumanya apa yang adik boleh lakukan untuk mengawal perasaan tu supaya dia tidak berlebihan dan tidaklah mengganggu adik punya pembelajaran.
Okay. Mungkin adik boleh juga jadikan benda tu motivasi. Contoh, aku kalau boleh nak jadi seorang partner yang baik, partner yang stable. Jadi benda tu jadikan motivasi. Jadinya sekarang apa yang saya perlu buat untuk jadi seorang partner yang baik di masa akan datang tu. Jadi saya kena belajar betul-betul, saya kena cari pekerjaan yang stabil. Jadi segala keputusan kita, segala keadaan kita di masa akan datang adalah ditentukan daripada keputusan kita pada hari ini. Jadi saya harap adik tidak tersilap langkah lah. Dan saya amat memuji ya adik macam adik tahu benda tu datang, tapi adik tahu juga benda tu macam bukanlah prioriti yang sepatutnya. Jadi cuba untuk letak balik prioriti adik kat mana, okey? Saya ingin bertanya. Okey. Okey Alia, mungkin soalan yang seterusnya daripada Darwish Iman. Dia nak tanya macam mana nak hilangkan addicted to game. Mungkin ada tips sikit. Oh, addicted to games. Okey. Game ni dia biasa main masa bila? Masa malam Malam sebelum tidur. Sebab saya tahu batch saya sendiri pun ramai juga yang suka main Dota, suka main game, masuk bilik especially among the boys lah. Boys suka macam kumpul satu bilik lepas tu main game ramai-ramai lawan ke. So benda ni berlaku, okay, kita buat aktiviti yang kita tak sepatutnya buat ataupun kita buat aktiviti secara melebihi waktunya sebab satunya adalah faktor disiplin. Disiplin diri kita. Contoh kita kena setkan rutin kita. Setkan rutin untuk kita letak Okay, setkan rutin. Main game ni boleh berapa minit sahaja. So kena setkan macam tu. Dan mula-mula mungkin okay, sekarang mungkin main 3 jam. 3 jam lama sangat ke? Okay, sekarang mungkin main 2 jam. Lepas tu adik tahu benda tu lama sangat mengambil masa adik buat homework lama kan, buat homework iaitu benda yang sepatutnya adik buat. Jadi dalam masa 3 hari cuba jadikan 1 jam setengah. Okay, lepas tu jadikan 1 jam and then baru jadikan maksudnya secara berkala, jangan terpaksa sekarang contoh main 2 jam tiba-tiba nak jadikan 1 jam je. Mungkin susah sebab benda tu drastik. Jadi perubahan untuk yang berkenaan game ni cuba untuk kurangkan secara berkala dan buat jadual masa bila je boleh main. Contoh jadikan main game tu sebagai reward misalnya. Okay, saya dah siap homework, dah siap semua homework baru boleh main game. Itu pun main game dalam masa 1 jam sahaja. Okay, hari ni pergi bersukan. Padahal sebelum ni tak pernah bersukan kan, tapi cuba untuk bersukan. So, benda ni benda yang sepatutnya dihargai ataupun diraikan lah. Jadi hadiahnya boleh main game. Okay, seterusnya mungkin hari ni dapat keputusan results, exam results aku cemerlang and then hadiahnya boleh main game macam tu. Jadi benda ni mungkin kita rasa kelakar ataupun mungkin kita rasa macam alah macam budak-budaknya kan, tapi sebenarnya benda tu lah akan membantu kita pada hari ini. Sebab kalau tak nanti bila sebut addiction tu maksudnya keadaannya akan bertambah lagi teruk. Okay, contoh sekarang main 2 jam, nanti main 2 jam tu dah tak rasa apa-apa. So nanti tambah lagi jadi 3 jam pula. So jadi 4 jam pula. Lepas tu tak tidur. Lepas tu esoknya mengantuk pergi kelas. So kita tak nak benda tu. Sekarang bagus adik sedar yang adik addicted to games. So cuba kurangkan secara sedikit demi sedikit. Okay. Seterusnya ada orang tanya saya secara personal. Macam mana nak ubah diri sebab kalau nak share problem malu dan kadang takut orang tak faham. Okay.
adik boleh macam contoh kalau share dengan siapa-siapa pun malu. Contoh share dengan kawan mungkin malu kan. Kalau share dengan okey jap, saya nak cakap. Okey, first adik mungkin boleh buat aktiviti yang secara individu macam yang saya cakap tadi, benda-benda yang macam menulis, melukis, benda-benda yang tidak perlukan adik untuk berjumpa orang. Itu pun adik boleh lakukan. Tapi kalau benda ni melibatkan macam perlu bantuan orang dan katanya takut orang tak faham kan. Jadi adik perlu tanya orang yang tepat. Orang yang tepat ni kalau isu-isu macam ni biasanya pihak kaunselor, pihak psikologis dan psikiatris dilatih untuk menangani ataupun menghadapi isu-isu yang biasanya orang masyarakat hadapi. Jadi faham tak faham ni mungkin adik macam mana, orang tak faham kadang-kadang sebab mereka tak tahu apa yang kita hadapi. Jadi cara untuk mereka tahu apa yang kita hadapi adalah kita perlu bercerita dan kita perlu beritahu apa isunya, kat mana yang dia boleh bantu. Sebab kadang-kadang orang tak tahu nak bantu macam mana. Jadi apa yang adik boleh lakukan adalah adik boleh bagi tahu dia apa yang adik expect bila adik bagi tahu dia sesuatu masalah. Okay, sebab contoh saya kan, saya ada kawan ada masalah. Ada kawan share masalah sebab dia nak saya mendengar sahaja. Ada orang dia share masalah sebab nak nasihat saya. Jadi macam kita tanya dia, jadi saya selalu tanya dia macam nak aku kau bercerita kat aku ni sebab kau nak nasihat ke, kau nak suggestion ke, atau kau nak aku dengar je. Dan dia akan bagi tahu nak dengar sahaja. Untuk adik mungkin adik sebenarnya nak nasihat kan. Jadi adik cakap kat dia apa yang boleh aku buat kalau aku ada isu-isu ni. Dan saya cadangkan adik untuk berjumpa itulah pihak-pihak yang terlatih. Okay? Supaya tak ada macam kurangnya isu orang tak faham ni. Atau tadi saya bagi tahu pasal Befrienders tu kan. Befrienders tu dia dilatih untuk menangani isu-isu yang berlaku. Jadi mungkin adik sebab yang ni adik boleh call sahaja, adik tak perlu berjumpa pun. Jadi mungkin rasa malu tu boleh maksudnya dibantulah dari segi tu. Maksudnya tak payah berhadapan dengan orang, just call je. So macam orang tu tak kenal adik, adik pun tak kenal dia. So macam adik bercerita dan meluah sahaja. Alia, mungkin ini ya. soalan yang terakhir Alia, sebab dah pukul 4 pun sekarang ni. Alright. So soalan terakhir mungkin Alia boleh baca kot sebab panjang sikit daripada Ahla Mahadi. Okay. Saya dah banyak kali tengok kawan saya video call dengan keluarganya tapi dia macam manja dan ada sikit sifat mengada-ngada. Dia akan cakap tak sayang mama pun apabila bercakap dengan ibunya. Naughty boy. Apabila bercakap dengan adik perempuannya walaupun dia hanya bergurau saja. Tapi bagi saya dia seorang yang tidak beradab dan saya tidak berapa selesa dengan keadaan itu. Jadi apa yang perlu saya lakukan untuk perbaiki sifat tak bagus kawan saya? Okay. Satu benda, pertama sekali adik Ahla Mahadi perlu tahu adalah cara orang berkomunikasi dengan orang lain berbeza, dengan family dia berbeza kan. Jadi mungkin adik tidak selesa dengan keadaan tu, tapi dia mungkin dia dan keluarga dia rasa benda tu adalah cara mereka berkasih sayang ataupun cara mereka berinteraksi dan benda tu mungkin normal untuk mereka. Jadi apa yang boleh adik lakukan kalau untuk diri adik sendiri untuk diri adik mungkin bila masa dia video call tu adik boleh keluar dari situ supaya adik tidak menghadapi situasi yang membuatkan adik tidak selesa. Tapi
kalau adik macam nak bantu kawan tu, cuba tanya dia macam, memang macam tu ke cara dia communicate. Adik cuba untuk fahami, kalau boleh cuba untuk fahami cara dia dengan cara keluarga dia tu memang macam tu ke atau macam mana. Sebab kalau kita dah ubah kan, tapi sebenarnya memang macam tu lah cara mereka communicate, dan kita tak, itu dah kira macam kita mungkin mengganggu pula kan. Jadi cuba tanya macam memang macam tu ke nature you borak dengan your family macam tu. Tapi untuk adik sendiri, kalau adik tidak selesa, adik boleh beralih dari tempat tu dan maksudnya macam jangan tengok benda tu lah kalau adik tidak selesa. Okay. Yang soalan lain ni nanti boleh contact saya melalui email, sebab ada yang contact saya secara private ni kan, yang direct message ni. Jadi boleh email saya. Telegram pun ada. Saya tak nak bagi nombor. So saya bagi Telegram je. So ni Telegram saya, Alia Abdul Razak. Ni email saya, aliabdulrazak6@gmail.com. So yang soalan lain tu boleh tanya melalui dua tempat ni. Okay, setakat itu sahaja. Terima kasih yang beri perhatian, yang menulis nota, yang sungguh-sungguh nak belajar. Semoga apa yang perkongsian hari ini dapat beri manfaat kepada adik-adik dan supaya dapat membantu adik-adik untuk menghadapi tekanan harian ataupun rasa homesick, ataupun boleh bantu kawan-kawan pula. Sebab kita hidup sama-sama dengan orang, jadi kalau boleh macam prihatin dengan keadaan sekeliling, prihatin dengan keadaan diri sendiri, keadaan fizikal kita, untuk kita lebih menjaga kesihatan mental sebagaimana kita menjaga kesihatan fizikal kita. Okay. Ni Cikgu Puan Jamalia. Ya, saya nak bagi assignment ni, tapi saya tak tahu cikgu kan kata ada assignment untuk diorang. Ya, okey. So cikgu saya akan explain kat student nanti kot. Oh, okey. Okey. Sekejap. Sekarang ni adik-adik lepas habis talk ni tulis surat untuk diri sendiri, write a letter to yourself. Tulis apa janji adik-adik dekat diri sendiri untuk lebih menyayangi diri sendiri, untuk lebih menghargai diri sendiri dan lebih prihatin dengan diri sendiri, supaya adik-adik, saya harap adik-adik jaga kesihatan mental, emosi, fizikal, rohani, semuanya secara menyeluruh, supaya adik-adik lebih bahagia. So today I would like you to pat yourself on the back. Okay, pat yourself on the back and say, hey, it's okay. Okay, sekian. Terima kasih. Okey. Terima kasih Alia atas perkongsian. Saya rasa banyak tips yang adik-adik ataupun anak-anak boleh pakai dan guna dalam kehidupan seharian. Macam cikgu kata, semua orang akan rasa stres, okey. Akan tetapi bagaimana kita nak menyelesaikan tekanan dalam hidup tu, daripada satu stage ke satu stage. Mungkin kita boleh atasi masalah tu, akan tetapi ada masalah juga yang kita tak boleh selesaikan sendiri. So saya rasa apa yang dikongsikan oleh Alia tu sangat berguna. Sekurang-kurangnya pelajar kita tahu apa simptomnya, okey, apa efeknya, dan kita tak nak anda semua terjebak ataupun anda semua membuat pilihan yang tidak rasional, okey? Sebab hidup kita masih panjang, you all datang sini pun ada matlamat yang perlu dicapai. So fokus kepada matlamat masing-masing. Alright. Okay, so sebelum kita selesaikan kita punya talk pada hari ini, cikgu nak minta semua orang on webcam.
untuk kita buat sesi fotografi. Aku balik kerap. Ada juga senior-senior daripada batch Alia. Alright, okay. Okay, semua dah on webcam. Alright, okay. Sekejap ya. Okay, page yang pertama ada Haras, ada Stanley, ada Ehsan, ada Akmal, ada Syarat, Aman. Okay, semua senyum. 1, 2, 3. Alright, sekejap. Okay, untuk page kedua. Alright, okay, sekejap ada Alicia, ada Danishaka, Zafran, Zulfayat, Tania, Jonathan. Okay, cheese sekejap. 1, 2, 3. Okay. Baik semula. Sekejap. Tadi internet tak okey ke? Sekejap. Okey, page ketiga. Alamak, cikgu tak nampak lah. Sekejap. Okey, sekejap. Irfan, sebelah Irfan siapa? Irfan Hamid. Rifki. Okey, 5. Tak nampak muka sebelah. Okey, 1, 2, 3. Alright, okay. So itu sahaja. Cuma sebelum saya habiskan slot ni, saya nak minta untuk asas 2, seperti biasa anda perlu buat reflection daripada slot hari ini. Untuk asas 1, saya dah minta anda buat mind map seperti yang dimaklumkan dalam grup Telegram. Untuk asas 2 akan hantar segala refleksi kepada Encik Hakimi, dan untuk asas 1 mind map anda perlu hantar kepada saya sendiri. Okey. So sebarang pertanyaan boleh tanya guru subjek SD masing-masing. Kemudian saya rasa setakat ini sahaja majlis kita pada hari ini. Terima kasih kepada anda semua, anak-anak, ibu bapa dan guru-guru juga mungkin ada yang join. Terima kasih juga kepada senior-senior untuk batch Alia ada bersama-sama kita. Dan tidak lupa kepada penceramah sendiri Nur Alia Abdul Razak. Terima kasih atas perkongsian yang diberikan pada hari ini. Okay, so Assalamualaikum dan selamat petang.